ذرياته وآله الطاهرين ولأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولذوي حقوق علينا ولمعلمينا ولمشائخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fa'tubna ma'asyahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ali Imran ayat 53 dan 54. Bahagia berusaha Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudaraku dan saudariku fil imani wal akhidah, duyufur rahman, sekalian tetamu Allah yang didoakan kebaikan, kerahmatan, keberkahan, kerahmatan, afiat, kesihatan, sakinah, ketenangan, saadah dunia wal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu muka bersua wajah. Saya kira lama dah tidak mari di tempat tuan-tuan ni. Ialah ni namanya berdamai dengan takdir. Ini buku tajuk buku ni. Akhirnya jumpa. Dan insyaAllah pada malam ini saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan tuan-tuan haji puan-puan wajah, dan kita di tangan kita ni ada satu, orang Arab panggil kutayib. Saya slow sebut kutayib. Dia kitab besar lah, kitab besar. Kutayib ni buku kecil yang bertajuk Berdamailah dengan Takdir. Penyusunnya ialah kembar saya Al-Fadhil Ustaz Hasnil Abu Bakar. Bila datangnya tahun baru, masa yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, pastinya ialah setiap para penceramah, para ustaz, para kuliah ni dia mencari suatu pendekatan dan metod baru. Saya insya-Allah ialah bila ceramah ni, selain daripada asatizah yang mengajar kitab-kitab kuning, ada ustaz-ustaz yang hadir, ialah dia berceramah kan. Tuan-tuan duduk, ada yang bersandar, ialah biasalah. Macam mana ustaz tahu apa nasihat, tuan belakang sakit, sumpah.
Jadi kalau kita perasan lah tuan-tuan, masa terus berlalu, alal aqal kalau setiap malam kita ambil satu je nota ataupun 3 ibrah daripada setiap malam ceramah tuan-tuan, sebenarnya banyak kita dapat sebenarnya. Namun bila kita muhasabah banyak perkara, ialah kita dalam umur-umur macam ni kita dengar tadi ingat, tapi bila masa 12 jam 24 jam kita lupa balik. Jadi ada satu pendekatan baru, dia bawa satu buku macam ni tuan-tuan, sedang jemaah rahmati Allah. Saya mendapat satu fund dan dicetak beberapa tajuk-tajuk buku, dan buku ni dia buat kuliah. Dan di tangan tuan-tuan ada buku ni yang bertajuk Berdamailah Takdir. Saya akan syarahkan kenapa kita nak dekat dengan tajuk ni. Dan buku ni tuan-tuan jangan risau, tidak ada pasaan kan. Buku ni kulitnya keras, cantik dan seumpamanya, akan menemani kita insya-Allah sepanjang kuliah kita pada malam ni. Ada beberapa panduan, tips, doa-doa yang boleh kita amalkan. Dan tuan-tuan kalau berminat tuan-tuan boleh. Dan ini tuan-tuan saya bukan jual saya ni sebab kita dah ada dana, kita nak rolling balik saja. Tuan-tuan boleh infak, tuan-tuan boleh wakaf RM5. Tulis atas nama mak kita dah meninggal, ayah kita, atuk nenek kita, atas nama kita. Boleh nak sponsor pun boleh, masjid nak sponsor ke tuan-tuan, ada malam ni ada duit lebih, saya nak sponsor semua. Saya pun tak tahu berapa buku saya bagi sebab terhad kan, RM5. Tuan-tuan, Ustaz saya tak bawa duit lah Ustaz, biasalah kalau bawa bisa buat infak pagi, subuh saya bawa lah, malam tak bawa. Lepas tu nak maklumat ni kemudian pula tuan-tuan di belakang tu ada akaun yayasan yang sponsor ni, bawa buat tubuh ni, tuan-tuan boleh masukkan kat handphone tuan-tuan, ada Maybank to you, boleh tolak RM5. Tak nak RM5, RM10 pun boleh, nak letak RM50 pun boleh. Dan di belakang ni banyak tajuk-tajuk buku yang telah ada yang telah diusahakan oleh kembar saya lah, Fadil Ustaz Hasni. Ya tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, are you ready? Tuan-tuan, saya pun tak sangka malam ni patutnya Ustaz Azrul tuan-tuan ni, lepas tu pindah kepada Ustaz Afifuddin. Ustaz Afifuddin pula dia naik motor, padan dia basah tu Ustaz. Saya pula tuan-tuan bayangkan 6.50 tadi saya berada di Jenderam Hilir, hujan sangat lebat. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Takkan saya nak ikut jalan Bangi Lama, jam sangat teruk. Saya masuk Southville, air naik tengah-tengah lembu air, nak masuk Tol Bangi, daripada Tol Bangi masuk Beratang pagi Kajang 2 tuan-tuan. Lalu situ pula alhamdulillah, InsyaAllah, alhamdulillah selamat sampai. Saya pun hampir putus, saya WhatsApp kat Tuan Haji ni, Ji saya tak sampai kot kan, tengah-tengah labur air pelas tak sampai kot ni, tengok ni. Tapi tuan-tuan, insyaAllah lah niat yang baik, Allah SWT mudahkan kita bertemu pada malam ni insyaAllah. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT. Tuan-tuan, saya mulakan dengan dalam kehidupan ini ada keutamaan. Dalam kehidupan kita beragama, keutamaan al-alawiyat priority ialah persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah, soal agama mengenal Allah SWT kan. Bermula dengan tuan-tuan boleh buka surat pertama tu, surat pertama ialah surat yang dalam yang ada ayat Quran yang saya bacakan tadi tuan-tuan. Alawiyat inilah rukun iman yang 6. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab kutubi as-samawi al-munazzal, kitab-kitab langit yang diturunkan. Yang keempat, beriman kepada rasul, al-imanu bir rusul. Kelima, al-imanu bi yaumil akhirah. Yang keenam, al-imanu bil qada wal qadar khairihi wa syarri, beriman kepada qada dan qadar baik ataupun buruknya. Ayat yang telah dibacakan di awal tadi, ya Allah wahai Tuhan kami, tadi kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah ikuti Rasul, kerana itu masukkan kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi kepada keesaan Allah. Orang-orang kafir melakukan makar tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 53 dan 54.
Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kerana apa, mengapa saya menyebutkan betapa pentingnya persoalan keimanan ini? Kita harus bugar, segar, tegar, bugar, refreshkan setiap masa. Alah ustaz, benda-benda ni saya belajar dulu ustaz, sekolah agama Johor. Itu masa kita kecil tuan-tuan. Masa kita kecil, masa kita remaja, masa kita belajar dulu budak-budak tuan-tuan, ustazah, ustaz dekat depan, kita main kat belakang. Saya lah tuan, datang sekolah main kat belakang. Akidah ni tuan-tuan, dia nak mau pakai sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tak berapa nak percaya tuan-tuan, saya bawa isu terkini yang tuan-tuan pun maklum. Kita pun tak tahu dunia nak terbalik ke, dunia nak kiamat. Lately ni orang pula nak bawa pemahaman mulhidin dalam kehidupan kita di Malaysia. Mulhidin tu apa? Golongan etis. Dalam bahasa yang mudah tuan-tuan, bawa pahaman komunis. Dah masuk dah dalam pelajaran sejarah anak-anak kita, la ilaha illallah, unsur-unsur itu. Maka sebab tuan-tuan, ustaz mana dalil, mana hujah? Bawa tadi tuan ayat yang saya bacakan terjemahannya tadi tuan-tuan. Kan? Faktubna masyidin, wahai Allah, jadikan kami yang umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang esok lusa nak mati ni apa dia? Orang-orang yang menjadi saksi kepada keesaan Allah. Tuan-tuan, ni keesaan Allah ni, iman dan tauhid kita yang ada dalam tubuh badan tuan-tuan ni, tuan-tuan, dicemburi oleh syaitan dan iblis, dicemburi oleh golongan kufar. Al-kuffar millatun wahid. Kafir ni satu milah, satu line je. Orang kafir sama je, Yahudi ke dia, Hindu fanatik ke dia, Buddha ke dia, yang sama je tuan. Mereka benci dan sangat benci kepada la ilaha illallah yang ada dalam hati dan sanubari kita. Sebab tu iman dan akidah ni kena pugar, kena selalu dipugarkan. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, perbincangan yang beriman dengan Allah ni kena tengok pada masa dan pada tajuk kutayik yang lain. Saya nak terus fokus kepada yang keenam, al-iman, iaitu berdamailah dengan takdir. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kita tengok muka surat tengah-tengah tuan-tuan, muka surat 11. Daripada muka surat 1 pergi 11, Suratul Qiyamah. Kenapa surah Qiyamah diletakkan dengan persoalan berdamai dengan takdir tuan? Sebab di antara maudu' dalam perbicaraan takdir ialah cerita tentang mati. Kiamat disebut sebagai mati kecil. Mati kecil, kiamat kecil. Kiamat besar, tak kala Israfil diperintahkan Allah meniup sangkakala. Maka tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu taala, atau ayat tu kita boleh baca sendiri tuan-tuan ni. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu taala, buka muka surat 3. Tuan, rezeki. Apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah, cerita pasal qada dan qadar di dua perkara tuan. Qadar, saya sebut qadar dulu, kemudian qada. Qadar ni tuan-tuan, setiap daripada kita tuan-tuan ada qadar yang telah ditentukan Allah di Lauhil Mahfuz. Jodoh, pertemuan, ajal, kematian, susah, senang, kaya, miskin, ujian, musibah, anugerah pemberian, jodoh, pertemuan, sihat, sakit, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mustajab dan seumpamanya, baik buruk, syurga neraka kita telah ditentukan dalam Lauhil Mahfuz. Siapa tahu? Umurul ghaibiyat, seorang pun tak tahu. Qadar kita ni tuan-tuan dilaksanakan dengan namanya qada. Qada ni tuan-tuan setiap masa 24 jam, ke atas saya dan ke atas tuan-tuan. Qada. Yang kita tak nak apa dia? Qada yang buruk. Contoh ni hujan-hujan ni kan. Waliyahzubillah, misalnya minta jauh daripada Allah. Mungkin ada yang balikkan dia kan, mungkin terlanggar batu masuk longkang ke, terlanggar. Saya ada ajaran saya dulu sembahyang subuh kan, dia nak pergi, dia lupa, anjing bergaduh berjalan, dia langgar anjing, jatuh masuk longkang kan. Nak pergi sembahyang subuh ni, berlawan dengan anjing yang berlawan sama sendiri kan, lagi jatuh masuk longkang tu. Ketentuan itu namanya
qada kepada qadar yang buruk berlaku pada setiap masa. Tuan. Jadi itu ceritanya. Qadar dengan qada. Setiap daripada kita ada qadar dan qada masing-masing. Qada masing-masing. Yang disebutkan dalam satu hadis bahawa doa boleh menghalang ketentuan yang buruk. La yaruddul qada illa bidoa. Doa, betul penting doa. Lepas sembahyang doa, lepas sembahyang sunat doa. Nanti sebelum habis majlis berdoa, naik kenderaan doa, makan makanan berdoa, nak kahwin berdoa, tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Doa je gitu tuan. Dalam kenderaan naik tempat tinggi doa, turun doa je. Sebab doa apa? Tugas je tuan-tuan naik ke langit. Dalam kitab sebut tuan-tuan dia berlawan dengan qada yang sedang bawa qadar yang buruk. Sebab tu tuan banyak kita dengar cerita kan, orang insiden tengok kereta dulu masa LPT baru buka. Saya ada kawan imam Masjid Sri Petaling, orang Terengganu kan, anak dia besar dah kan, 5 tahun dah habis Quran. Kereta tu tunjuk gambar, patut matilah, kalau cedera parah lah. Tapi subhanallah anak kecil dia masa kecil pecah cermin belakang masuk longkang. Isterinya pun cedera, dia pun keluar ke pintu kanan. Tengok kereta total loss. Tengok kereta ni memang patut mati. Tapi mungkin dia sebab dia imam, dia guru tahfiz, dia juru nikah, asyik doa je, doa dia naik kan. Sepatutnya cedera parah, namun dia berlawan dengan qada yang buruk itu. Doanya Allah SWT istijab dengan kategori yang ketiga. Imam Ibn Qayyim kata menghalang dan menolak balak yang lebih besar kepada jadilah balak yang kecil. Itu pentingnya doa dalam konteks qada. Jadi di antara persoalan yang menarik tentang persoalan qadar ialah rezeki. Apa makna rezeki? Tuan tengok. Rezeki itu bukanlah bermakna kamu dapat apa yang kamu nak, tapi bila mana kamu terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan tengok kita ujung rambut, ujung kaki. Inilah kita tuan-tuan. Sampai tempat tuan-tuan, subhanallah, rumah besar-besar, inilah kita tuan-tuan. Kan apa yang Allah beri kita renung. Saya semalam malam pula 3 hari lepas saya pergi Colombia. Mana Colombia? Saya pergi hospital Colombia. Betul. Jauhnya naik ke terbang pergi Colombia, tengok hospital. Banyak cawangan kita hospital Colombia dekat Malaysia ku, tanah airku. Sahabat tolong Ustaz, mai. Ustaz di masa mai ziarah saya satu sahabat baik saya, dia bawa di mana? Tuan subhanallah, sakit teruk. Umur baru 30-an awal lah, 30-an. Dia makan tuan, makanan masuk dalam badannya melalui makanan tu masuk ikut lubang hidung. Dah tak ada dah, Allah dah tarik dia dah. Makanan sedap, kita rasa. Saya baru ni pergi dakwah dekat Lawas, pergi Labuan, orang perkenalkan sambal ikan tahai. Ada orang Sarawak sini, luar biasa tuan-tuan, sedap dia. Nasi putih sambal ikan tahai. Subhanallah. Saya pergi Jerantut ni minggu depan, pergi Jerantut, diorang perkenalkan sambal hitam Pahang ni. Sedap. Kawan 30 tahun, saya nak 50 lah, dia 30 tahun tak dapat dah. Dia kata, Ustaz, mujur dapat makanan masuk pun is okay, alhamdulillah, syukur, luar biasa syukur. Dah tak dapat dah. Nak rasa manis, masam, pahit, tak dapat. Tuan, bersyukurlah dengan apa yang kita terima tuan. Kita belajar daripada sirah mengenai Siti Maryam alaihissalam, tidak berkahwin tapi dia dapat anak. Itu adalah rezekinya. Kita lihat bagaimana sirah Sayyidatina Aisyah, kan banyak cerita-cerita mengenai hal perempuan haid nifas. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, Nabi SAW dia berkahwin dengan Nabi, dia tak dapat anak. Itu rezekinya. Allah SWT hantar Nabi Allah Musa ke rumah Firaun sebagai cara nak bawa dia ke syurga sebagai anak angkat. Tapi Firaun memilih manusia yang paling celaka, mengaku pula menjadi Tuhan, lalu dia memilih neraka Allah SWT. Itu rezeki dia lah. Nabi Allah Nuh, Allah hantar kepada kaumnya, tetapi orang dalam rumahnya, anak perempuan, anak isterinya sendiri derhaka dan tak teri. Itu rezeki dan apa yang dilalui. Pedih tak pedihnya Nabi Allah ni, dia cerita dalam Quran, tapi itulah rezeki dia. Pelajarilah sesuatu daripada kisah-kisah seperti itu. Tuan, sebenarnya warna-warni
kerana indahnya takdir tu Allah SWT dah tulis dalam Al-Quran dalam pelbagai sudut dan view, dan boleh kita lihat. Tengok surah Az-Zariyat ayat 58 surat 3 tu, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah Allah Maha Pengurnia, pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang maha utuh, maha gagah. Sungguh rezeki masing-masing tak sama, semua ada jalan ceritanya tersendiri. Allahu Akbar. Baru ni viral jutawan RM1.30 jutawan sampah kan. Tuan-tuan dah jumpa dah, keluar Radio IKIM, keluar YouTube, tuan-tuan tengok. Saya dah follow, saya cuba bincang, tengok tuan-tuan. Ni lah macam anak-anak kita, dia kata dia pun pelik. Sekolah dia baca, orang lain baca buku, dia baca buku. Kan dia baca buku, tapi tengok kawan-kawan lain semua bagus dapat A, dia dapat sedana-sedana je. Tapi dengan mak ayah dia tak pernah derhaka, dia hormat, dia follow je. Tuan-tuan, dia follow jadi biasa-biasa je. Tok umur 40 tahun dah jadi jutawan. Tapi kita biasa dia dengan mak dia follow. Dah sampai ketentuan dia begitu. Tu rezeki perjalanan hidup masing-masing. Saya tuan-tuan ada satu kawan, tapi kawan dia dah meninggal dah 8 tahun yang lalu. Masa nak ambil SPM dulu tuan, saya sekolah agama Rawang, generasi awal, bawah Jais kan. Generasi awal. Orang suruh main bola, nak pergi lah pergi main bola, patah kaki. Kawan tu ambil SPM kat hospital. Kata habislah masa depan dia. Perjalanan tuan, belajar ambil zaman dulu tekan stamp panggil SPA, pergi Mesir. Nak jadi rezeki dia, ramai-ramai zaman saya ni tuan yang pergi Mesir tu, dia yang paling balik awal tuan. Masa zaman Anwar balik 97 tu belum gawat lagi, dia dah balik. Masa tu jawatan banyak, rezeki dia naik jadi pengarah tu, pengarah ni tabung haji Perlis, tabung haji mana Kedah, sempat dia kawan-kawan yang cepat naik, dah dapatlah nombor 5, nombor 4 dah zaman tabung haji. 8 tahun lepas dia meninggal dunia. Dah sampai tu je rezeki dia. Dah cepat naik, cepat. Masing-masingnya perjalanan, masing-masing tu tuan. Masing-masingnya perjalanan kehidupan. Semua itu menceritakan kehebatan Allah SWT dalam mengatur segala-galanya dengan indah. Ada orang yang memiliki suami, ada isteri, ada anak. Ini bermakna ada tanggungjawab juga yang dipikul. Mudah dapat pahala dan mudah juga mendapat dosa. Yang tidak bertemu jodoh, yang tidak dikurniakan zuriat, satu rezeki juga. Rezeki terlepas tanggungjawab dan risiko nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita terus mengeluh tentang itu dan ini, fahamilah konsep rezeki. Ya Allah, tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, selain bila mana kita bercakap tentang persoalan takdir, bagaimana takdir dalam kehidupan kita ni pasang surut dan ada berlaku sakit, duduk di wad, tuan-tuan, muka surat 2 sebelah tu ada satu doa yang ringkas. Kadang orang pergi klinik, pergi ziarah orang, pergi ke hospital wad, tak tahu ustaz nak baca apa. Kadang-kadang menyiman-nyiman jadi mengumpat pula. Ini satu doa hadis dari Imam Bukhari tuan. Sebelah nombor 2 tu ada gambar orang tengah baring tu. Tuan-tuan ikut tuan ni. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tahurun insya-Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan dirimu daripada dosa. Dapat pahala tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni kita dah tak ada masa yang banyak dah tuan. Masa yang ada ni kita nak hidupkan sunnah. Kata Nabi SAW, man ahya'i sunnati, siapa yang hidupkan sunnahku, falahu ajru syahidin, baginya pahala seorang yang mati syahid. Ni tips kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa kan. Ada orang yang nazak baru ni, saya pergi mana dekat belakang UPM, ada satu kaum ustaz, ayah saya nazak, so tak tahu nak buat apa. Ni tip-tip membantu tuan-tuan. Kan tuan-tuan sekarang ada ke arah kiblat kan. Kaki kita, wajah kita mana kiblat dekat rumah, itu nombor 1 tu, menghalakan pesakit yang nazak ke arah kiblat. Talqin peringatan kepadanya. Tuan bacalah, ajarkan la ilaha illallah, tak perlu Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Yang nombor 4 tu baca Yasin. Kadang baru ni ustaz dah baca Yasin dah banyak dah nak baca apa lagi? Surah Ar-Ra'd, surah Al-Qiyamah. Antara surah-surah yang dianjurkan Nabi baca untuk orang-orang yang dalam keadaan nazak. Nombor 5 tu sunat titiskan air. Yang keempat, elakkan na'iah. Yang ni apa? Tangisan sebab dia menyakitkan orang-orang
menyakitkan kepada bakal arwah ataupun dah jadi arwah. Offkan semua handphone, gadget yang melalaikan. Ini tuan nombor 2. Nombor 3 kita dah tengok. Tuan-tuan senang jemaah mati Allah SWT. Saya nak ajak tuan-tuan tengok pada muka surat muka surat 14 tuan-tuan. Tuan-tuan senang jemaah mati Allah SWT, muka surat 14 bercakap tentang berdamailah dengan takdir. Tuan-tuan, satu hakikat yang semua kita kena terima, bahawa kehidupan ini ialah ujian. Kehidupan kita adalah peperiksaan, bukan sekadar periksa UPSR, PT3, SPM, STAM, apa lagi, diploma, ijazah semester pertama. Tuan-tuan, kehidupan kita ni adalah ujian. Mana dalil? Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya aku jadikan proses kehidupan dan proses kematian liyabluwakum, aku nak test kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Ni masa sihat-sihat ni kan, tuan-tuan boleh mari ke masjid, penuh soft kita, soft pertama, soft kedua kan. Nanti masa kita susah, masa kita sakit, masa kita diuji dengan orang fitnah kita, orang uji kita dengan apa-apa ujian, macam mana lah hubungan kita dengan Allah. Allah tengok siapa yang paling baik amalannya. Ujian adalah jalan untuk mengenal Allah SWT. Allah memperkenalkan dirinya di sebalik semua ujian-ujian yang datang menimpa. Yang pertama, ujian sakit. Allah SWT memperkenalkan dirinya Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Kan. Jadi sekarang ni kan, tuan-tuan cek, kita ada sakit tak? Yelah ustaz, ada sakit, kena berubat. Tak boleh duduk diam. Salah. Kita sakit kena berubat. Kalau ustaz kena wang, kena masuk tol, bayar tol, kena ambil masa. Itu motor terlibat. Memang itu haknya. Kan itu haknya, kita pergi berubat dan kita akan sembuh. Asy-Syafi. Mana dalil? Dalilnya bawah tu, ma anzalallahu da'an illa anzalahu lahu syifaan. Hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan baginya ubatnya juga. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Itu ujian sakit. Pada ujian miskin, Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kaya. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, aghnina bihalalika an harami. Wahai yang maha kaya lagi maha kayakan aku daripada perkara yang haram. Dari sisimu wahai Allah, kita minta yang halal. Zikir lah tuan. Kerana zikir ni bagus kita sebut nama-nama Allah kan. Sebut nama-nama Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Wahhab, ya Nur, ya Sattar, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Fadli wal Imtinan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razzaq, ya Ghaniyyu ya Mughni. Apa kita doa? Allah suka kita menyebut dan menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu berdoalah dengan menyebut namanya Asmaul Husna tatkala ketika waktu sedang ditimpa kesusahan ataupun kesulitan. Ini satu cara. Kan kita seru nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada ujian fitnah, Allah SWT memperkenalkan dirinya sebagai As-Sabur. Allah SWT tuan, dalam Quran Allah ada ajar kita satu skrip. Jangan ambil skrip lain, ambil skrip Quran. Allah kata apa? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang dikenakan ke atas mereka musibah, qalu, mereka akan bercakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan.
Orang macam ni Allah janji dapat 3 perkara di hujung ayat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah kata orang ni dengan aku ada tali menali, ada hubungan. Wa rahmah, dia dapat rahmat walaupun dia dapat penyakit. Baru ni saya ceramah kat mana-mana Bukit Mahkota kan. Nak beritahu ustaz bila beritahu ni, Tuan Haji ni baru dapat tahu kisah 4 hari lepas. Allah, kisah tahap 4 khusus. Allah kan, baca istinja kan. Wa rahmah, sakit dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu pengalaman peribadi lah. Semasa saya dalam perkhidmatan awam dulu, ialah kita ustaz dekat tempat tu, orang mari jumpa ustaz free tak nak jumpa ustaz lah, ada masa tak 15 minit dulu nak cerita ada masalah. Dia pun datang cerita dekat surau kan. Saya sebenarnya itu cuti, saya ada benda tertinggalkan, dah orang datang jumpa tak bersembang. Ya Allah, saya pun termenung. Ada juga orang masalah macam ni, berat masalah ni, besar ni. Ustaz, saya nak buat apa ustaz? Saya memang hajat saya hari ni saya ambil EL, saya nak minta nasihat ustaz. Okey, sekarang mana handphone? Ni off handphone, off, hubungan dengan tutup, bagi masa dengan apa nak buat ustaz? Pergi ambil wudu, pergi semayang, ambil wudu, perbaharui wudu, percantikkan wudu untuk semayang sunat taubat, istighfar. Dia pun semayang sunat taubat kan, anak duk baca surah apa nama Al-Waqi'ah tu. Betul habis dah tu ustaz, nak buat apa lagi? Saya cuti hari ni ustaz. Oh, masa dah kat pukul 10 dah. Okey, tak apa, baca istirja. Baca istirja. Apa ustaz? Istinja. Kan dia mula dari kan tu. Istirja. Istirja. Ustaz minta maaf lah, saya tak pernah dengar. Istinja saya tahulah, istirja tak tahu. Inna lillahi wa inna, itu nak baca untuk orang mati ustaz, orang meninggal. Ini istirja. Anak bacakan tadi, kau ni ada dapat musibah ni, baca istirja. Kami daripada Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Baca. Oh, tu istirja, itulah istilahnya. Basmalah, bismillah, isti'azah, auzubillah, istirja. Apa dia? Inna lillahi wa inna. Oh, macam tu. Saya kata, marilah kita kat surau kita ni, surau Jumaat, ofis kita ni kuliah Zuhur ada. Marilah datang mengaji. Itulah ustaz sibuk meeting, insya-Allah lepas ni datang. Kan orang anak muda ni, pegawai muda. Lepas tu nak buat apa ustaz? Baca banyak-banyak. Dia pun baca sampai Zuhur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fokus tutup handphone, dia baca tuan-tuan sampai menangis-nangis ni. Kenapa? Habis sembahyang Zuhur jadi imam, jom kita cari makan nasi Arab kawasan Seri Kembangan. Kan. Makan. Dia habis dulu, lepas tu dia buka handphone. Tuan-tuan tengok tutup hubungan dengan manusia, kita buka online dengan Allah. Yang bagi masalah tu siapa? Allah. Kita besarkan Allah, jangan kita besarkan masalah. Cukup kita tahu masalah. Ya, tak payah nak besarkan itulah kenapa tak macam ni, kalau macam ni kenapa macam ni, tak payah. Tutup, kita besarkan Allah. Tuan-tuan, dia buka handphone menangis je, dia tunjuk dekat saya masalah tadi tuan-tuan hilang bagaikan fata morgana. Wallahi, saya tengok live. Bahkan Allah kan dah beritahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa pun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan create baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi kepadanya rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Tuan-tuan, memang dapat naik pangkat lagi lepas tu. Itu rezeki. Sebab tuan-tuan sabar tuan-tuan, istirja. Sabar ni ada juga diperkenalkan dengan berpuasa. Jangan kita ikut, jangan kita marah, jangan kita salahkan takdir, jangan kita salahkan Allah. InsyaAllah azan, InsyaAllah kita sambung selepas azan, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbah zatul rasul Hakimah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanawasilu qalilan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku memohon pertolongan. Ini juga di antara senarai list doa-doa yang diamalkan tatkala diuji dengan musibah. Tatkala datangnya asakan, kesukaran, kepayahan, penyakit, kita membaca doa-doa. Dan sebelah kanan tu Qusr 15 ni tuan, ni doa yang agak panjang. Ni biasa ustaz-ustaz kita dengar dah baca. Ini dia hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Boleh kita ikut sama-sama tuan dia ada buku ni, kalau ada boleh tuan-tuan ingat simpan dekat ruang tamu, anak boleh baca, suami isteri boleh baca. Kalau berlakon tuan, kita boleh baca ni dalam keadaan wuduk, kita pegang dia, tangan kita baca Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Meruqyahmu ni kalau dalam bahasa terjemahan kita Melayu ni, aku menjampimu. Ruqyah ni bahasa Arab. Aku meruqyahmu daripada segala sesuatu yang menyakitkanmu, dan dari kejahatan setiap jiwa atau mata orang yang hasad dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku mengobatimu dengan meruqyahkanmu. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Jadi ini senjata tuan-tuan ni. Khususnya para suami, para
muslimin. Ni doa-doa yang boleh kita pakai untuk apa-apa gangguan yang berlaku dalam rumah tangga ni, boleh kita pakai. Boleh kita amalkan. Panjang sikit. Tuan-tuan dan jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ke surat 19. Ni ada lagi satu zikir yang sebutkan tadi tuan-tuan, baca istirja. Ni satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabiah yang kematian suaminya yang mati syahid dalam peperangan. Lalu dia beramal dengan doa zikir ini. Tengah sebelah kiri tu zikir kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Doanya, siapa yang musibah pesakit itu sendiri, kalau kita sendiri kena musibah, apa doanya? Tuan-tuan ikut ni, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kurniakanlah pahala anugerahmu kepadaku pada musibah yang sedang aku hadapi. Orang tengok musibah-musibah ni kita dapat pahala. Wa akhlif li, dan gantikanlah bagiku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Musibah tu hilang motor kan, kita minta doa, dengan doa ini Allah ganti pula dengan motor yang lagi besar kan. Kematian isteri ataupun suami, sebagaimana berlaku dengan seorang sahabiah kan. Sayyidina Abu Bakar tidak pinangnya Umar, Osman, akhirnya Rasulullah yang pinang kan. Dan jadilah sahabiah ni min ummahatil mukminat. Rasulullah, suami dia lah baguslah mati syahid. Ni pula suami barunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mengamalkan doa ini. Kita tak tahu takdir kita. Jangan tuan-tuan lately ni banyak orang la tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa dengan Allah. Kadang orang dah buat kerja ni kena tipu, bisnes kena tipu, bangkit balik, tak bertawakal. Perjalanan hidup indahnya takdir. Ada sesuatu yang Allah SWT telah tentukan yang lebih baik yang kita tidak tahu. Kena sangka baik kepada Allah. Dalam kehidupan kita berdamai dengan takdir ini. Ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kewafatan Nabi. Apa pesanan Nabi? La yamutanna ahadukum, jangan seseorang daripada kamu mati illa wa huwa yuhsinu azanna billah, melainkan dia dalam keadaan yuhsinu, mempercantikkan, senantiasa mempercantikkan. Tu fi'il mudhari' yadullu ala istimrar, senantiasa dalam keadaan mempercantikkan sangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang, saya lah tuan, kadang tenang aman damai ni boleh sangka baik, tiba-tiba mari satu call, mari satu maklumat, mari maklumat, berita-berita yang tak elok, dah kita dah mula sangka buruk dengan Allah. Jangan tuan-tuan, terus kita sangka balik. Sampai bila? Sampai kita mati. Sekarang kita sihat, nanti Allah uji kita sakit, duduk lama dekat hospital, tak ada pula AJK suruh mari ziarah. Itu satu hal dekat kan. Kita tak sangka baik, orang sibuk buat program ni kan, dia orang kat suruh angkat tangan doa untuk kita kat hospital. Tak apa, sangka baik kepada Allah. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, terus sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita mati dalam keadaan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muka surat seterusnya tuan-tuan ni boleh kita baca lah. Yang last kali itu doa dalam persoalan kita ni tuan, kita jangan lupa orang yang telah mendahului kita, iaitu para arwah yang telah mendahului kita, iaitu memberikan salam kepada penghuni kubur, sunnah fi'liyah. Dalam satu riwayat hadis Aisyah, Nabi SAW setiap malam, akhir malamnya Nabi akan pergi ke perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Nabi SAW akan bagi salam. Nota yang terakhir itu, surat terakhir itu hadis riwayat Muslim kan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Doa ketika melintasi perkuburan. Ini Nabi, sunnah fi'liyah dan qauliyah Nabi SAW. Kesejahteraan ke atas kamu wahai penghuni kampung barzakh di kalangan orang mukmin dan orang muslim. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menjejaki langkahmu. Kita semua bakal-bakal arwah. Kita semua adalah bakal-bakal jenazah. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Kami mendoakan kepada Allah untuk
Kami dan kamu sekalian akan kesejahteraan daripada apa yang tidak diinginkan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Kalau orang Kajang, saya ceramah kat Kajang, orang Kajang luar biasa. Dia nak lalu Sungai Ramal Kajang tu, sebelah lagi itu ada kubur Sungai Ramal. Pandang laki nampak batu dua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagi salam. Orang dah meninggal pun bagi salam, orang hidup apatah lagi. Aku surat 17 kalau bertengok perkara sunat selepas kematian, nota-nota lah, siapkan set jenazahmu. Ni kita ada masuk khairat dan seumpamanya. Tuan-tuan nak beli pun tak apa. Hari birthday isteri kita, kita belikan kain jenazah. Kita sedekah, kita hadiah. Apalah abang ni birthday bagi kain jenazah. Tak apalah, kalau tak nak saya hadiah untuk diri saya. Sebab orang yang banyak ingat mati tuan, dia akan Allah bagi dia pemikiran yang luar biasa. Sultan Muhammad Al-Fatih ni serban yang besar tu kain kapan dia. Lalu Allah bagi dia akal, idea yang luar biasa. Mana pernah kapal laut dalam sejarah peperangan, saya ada kawan buat master dalam peperangan atau muka bumi ni, tak ada orang bawa kapal berlayar atas gunung atau bukit yang ada pokok-pokok, tak ada. Yang ada kat Turki tu je. Pasal apa? Pasal dia ingat mati. Pasal apa? Kain kapan dekat kepala ni. Tuan-tuan belilah kain kapan, letak dekat rumah kita depan. Kita keluar rumah nak nampak kain kapan kita dah ada. Di lain kita akan nasyat fil ibadah, kita akan cergas dalam ibadah, kita akan malas melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, dan kita akan berebut mencari redha Allah. Kita dah tak heran dah dengan pandangan kata-kata manusia. Wallahu alam. Sekadar itu tuan-tuan, sedikit beberapa nilai tu, nota-nota yang boleh kita baca. Oh saya lupa, nombor 5 tu penting. Nombor surat 5 tu doa kepada saudara-saudara muslim kita. Tuan-tuan boleh baca tuan-tuan. Kalau doa nak mustajab, kita macam kita lepas habis sembahyang ni kita akan salam-salam kan. Tuan-tuan kenal jemaah tuan-tuan. Ada jemaah kita seorang Tuan Haji ni sakit. Satu anak muda ni nak akan ambil peperiksaan, tengah cari kerja, tak dapat kerja kan. Belajar misi tinggi tak ada kerja. Seorang lagi apa-apalah tuan-tuan. Tuan-tuan doalah, ya Allah berikanlah kesihatan kepadanya. Ikut hadis ni, malaikat kat kepala kita ni ada. Kan? Qala malakul muakkalu bi amin walaka bimislin. Malaikat tu mengaminkan doa kita. Kita pun dapat sejahtera. Kalau kita doa anak orang dapat kerja, anak kita yang tak dapat kerja pun dapat kerja. Walakam, dan doa malaika minal mustajabah. Itu nombor 5 tuan. Ni cara nak dapat keberkatan doa, mustajab doa dengan cara doa untuk orang lain dalam keadaan dia tak tahu. Kita pun dapat bahagian daripada doa itu kerana diaminkan oleh malaikat. Wallahu alam. Sekadar itulah tuan-tuan tazkirah kita pada malam ini. Menjadi buku ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ni boleh pulang balik, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak ambil, dua cara, nak bayar balik RM5 cash pun ada, tak boleh pun tak apa, balik tuan-tuan boleh bank in dekat handphone tuan-tuan tu, nombor bank tu ada kat belakang tu, insya-Allah. Wallahu alam. Qul li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal mustami'inal qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bi kullil khair wa bi fadlika wa bi judika bi karamika ya karim. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izal iman wal mu'minin wa ansur du'atal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ala bi kulli audika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta